Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam pertemuan perkongsian adab pada kitab Bidayatul Hidayah, pertemuan yang kita harapkan mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Ada padanya pengajaran-pengajaran, moga-moga ianya ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan, insya-Allah. Kita sedang membicarakan tentang adab-adab untuk cara meninggalkan maksiat yang zahir. Kita telah baca pada muka surat 103 cara meninggalkan maksiat yang zahir. Dan anggota yang zahir itu ada 7 yang Imam Ghazali nak terangkan. Daripada badan, daripada mata, yang pertama telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan juga yang ketujuh adalah kaki. Lalu kita telah belajar, Imam Ghazali mengajar kepada kita tentang cara menjaga mata. Yang kedua, menjaga telinga. Dan yang ketiga, kita sedang membicarakan tentang untuk menjaga lidah. Daripada menjaga lidah, kata Imam Ghazali, ada 8 benda perlu dijauhi, perlu untuk ditinggalkan. Apakah dia? Bohong, telah kita bicarakan. Memungkiri janji, telah kita bicarakan. Yang ketiga, mengumpat, telah kita bicarakan. Kita tiba pada yang keempat, berdebat, muka surat yang ke-112. Lalu mohon sahabat-sahabat catat di muka surat yang ke-112 tentang berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Lalu ini yang tajuk pengajian kita pada hari ini. Yang keempat, berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Yang ini perlu ditinggalkan, kerana ini adalah maksiat lidah yang keempat. Selain daripada ghibah yang kita telah baca, berbohong yang kita telah baca, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memungkiri janji yang kita telah baca. Ahlan, saya nampak ada Zimah Don, Hamimah Musan, Rozana, Kamiza, Laila Umar, kemudian Abdul Rahman, kemudian Muhammad Hairul Ikzan, Bazid Aziz, Nurdin Cikdin, Sarinah Ismail, dan juga Serina Rahman, Neni Ros. Ahlan, mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu tajuknya berdebat, bertengkar dan suka membantah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, perkara-perkara seperti berdebat ataupun bertengkar ataupun suka membantah percakapan orang lain, perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakap. Benda-benda ini bila kita cakap, kita buat macam ni kepada orang yang sedang kita bercakap dengan dia, ianya boleh menyakitkan hati manusia. Dan terkadang sampai ke peringkat membodohkan atau menyentuh hal-hal peribadi. Manusia bila bertengkar, bila pada waktu itu berdebat, pada waktu itu apabila memotong cakap ataupun membantah perkataan orang lain, dia akan pasti sampai ke satu tahap bila emosi itu tanpa disedari akan memperbodohkan orang, bahkan menyerang peribadi seseorang. Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalu tidak terlepas daripada memuji diri sendiri. Ini masalah yang kedua. Yang pertama, tanpa kita sedar kita akan serang peribadi orang. Orang tu begini, tanpa kita sedar. Maka itu dah satu dosa, menyerang peribadi seseorang. Dan kemudian yang keduanya adalah pada waktu itu
berbangga dengan diri sendiri. Engkau macam ni, padahal aku begini. Engkau teruk macam ni, padahal aku baik di bidang ini. Memuji diri sendiri. Dan akan menganggap diri sendiri bersih daripada segala keaiban dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Sebab sedang berdebat, mestilah kita nak tunjukkan kita yang betul dan dia yang salah. Maka akan sampai pada memuji diri sendiri. Pada ketika mana bertengkar, mestilah kita nak menang. Kita nak jatuhkan orang tersebut dan kita nak pada waktu itu menang. Muka surat 113, kata Imam Ghazali, kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan. Itu sudah pasti. Bila kita bertengkar, maka daripada situ lahirnya permusuhan. Kita tidak puas hati dengan dia daripada sudut dalaman, dia pun tidak puas hati dengan kita. Kata Imam Ghazali, kerana engkau tidak bertengkar dengan orang jahil, kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Sebab itu kata Imam Ghazali sama aja. Sama ada engkau bertengkar, berdebat dengan orang jahil, ini dia punya akibat dia, ataupun kamu bertengkar dengan orang yang banyak sabar, kecuali ada juga natijah dia. Sebab itu kata Imam Ghazali, kalaulah yang orang engkau bertengkar itu jahil, pasti dia akan ada dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Sebab dia dah kalah mungkin di hadapan khalayak ramai. Pada waktu itu dia mendapat malu mungkin di depan khalayak ramai. Dia pasti akan membalas dendam. Bagaimana pula kalau berdebat dengan orang sabar dan engkau, kata Imam Ghazali, dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar, kecuali pada suatu masa nanti dia akan habis sabar dan pasti akan marah kepadamu dan akan timbul benih-benih kedengkian dalam hati. Kalaulah kita berdebat dengan orang yang sabar sekalipun, kata Imam Ghazali, penghujung dia pasti dia akan hilang sabar. Akan tiba waktu dan masa, pasti dia akan hilang sabar. Dan bila itu berlaku, ianya akan membawa kepada permusuhan dan kedengkian juga. Sebab itulah sabda Nabi SAW, man tarakal mira' wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, wa man tarakal mira' wa huwa muhiq, banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang sanggup meninggalkan perdebatan pertengkaran, sedangkan dia adalah di pihak yang salah. Waktu salah pun jangan bertengkar. Waktu salah pun jangan bertengkar. Allah akan membina untuknya sebuah rumah di pinggiran syurga. Kerana tinggalkan berdebat walaupun salah, Allah akan bina pada waktu itu rumah untuk dia. Emosi dia nak lawan. Pada waktu itu dia punya kemahuan nak juga lawan. Tapi dia tinggalkan kerana Allah. Allah bina untuknya rumah di syurga. Lalu adakah kalau kita berada di pihak yang benar, kita mesti berdebat? Kalaulah kita berada di pihak yang benar, sabda Nabi, dan barang siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar ataupun berdebat, sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar, dia betul dan dia confident dia betul, seluruh manusia tahu dia betul, dia masih juga meninggalkan bertengkar dan berdebat, apakah ganjaran dia? Sabda Nabi SAW, sedangkan dia berada di pihak yang benar, Allah akan membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga di tempat yang tinggi. Masya Allah. Lalu daripada hadis ini pengajaran yang kita dapat, pada apa jua keadaan, pada apa jua situasi, sama ada waktu kita benar ataupun waktu kita salah, mubtil ataupun muhik, maka pada waktu itu tinggalkanlah berdebat dan bertengkar. Kata Imam Ghazali, dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan. Kenapa? Sebab syaitan dia akan bisikkan perkara-perkara berikut ini. Apa syaitan akan bisik? Syaitan akan bisik kat kita. Dia bisik banyak kali. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka syaitan akan bisik, engkau mesti bertengkar dengan mereka kerana engkau sedang memperjuangkan kebenaran dan jangan berlemah lembut dalam hal kebenaran ini. Itu syaitan. Dia letak lagi minyak supaya kita terbakar. Mesti berdebat. Umar mesti berdebat. Engkau tu di pihak yang benar.
Takkanlah engkau tak nak jadi pejuang kebenaran. Ini maksiat, kemungkaran sedang berlaku ni. Maka engkau mesti berdebat dengan mereka, bertengkar dengan mereka. Maka syaitan pada waktu itu meletakkan lagi petrol pada hati, pada perasaan, pada emosi yang memang sedang terbakar pada waktu itu. Sebab itu kata Imam Ghazali, syaitan akan selalu mengatakan, engkau mesti bertengkar, berdebat dengan mereka kerana engkau adalah memperjuangkan kebenaran dan jangan berlemah lembut dalam hal kebenaran. Kata Imam Ghazali, sebenarnya dengan hilah ini syaitan telah banyak menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam kejahatan. Sedangkan mereka menyangka mereka berbuat kebaikan. Tujuan daripada kita bercakap dengan manusia kita dah sebut pada penggunaan lidah. Tujuannya adalah pada waktu itu untuk apa? Untuk pada waktu itu zikir, pada waktu itu Al-Quran. Dan kalau kita ingat tujuan lidah yang Imam Ghazali tegaskan pada muka surat yang ke-106, apa kata Imam Ghazali? Dan supaya lidah ini dapat mengajak orang kepada Allah. Lidah ini dapat mengajak orang kepada Allah. Lalu, adakah orang yang kita berdebat, walaupun dia kalah sekalipun kita menang, adakah akhirnya pada waktu itu dia akan pada waktu itu kembali pada Allah? Adakah begitu? Selalunya orang yang berdebat, walaupun dia kalah, dia tetap tidak akan terima. Dia tetap tidak akan terima. Bahkan kadang-kala yang mengkhawatirkan adalah bila orang-orang yang tak faham apa-apa pada waktu itu melihat situasi yang berlaku dan dia pilih pula untuk menjadi sesat kerana mungkin pada waktu itu dalam perdebatan orang itu lebih baik cara penyampaian, lebih baik cara apa jua cara, maka itu yang lebih menakutkan. Sebab itu kata Imam Ghazali, tinggalkan berdebat. Tinggalkan berdebat. Dan syaitan akan bisik, engkau berada di pihak yang benar, mesti berdebat. Jangan, tinggalkan. Kata Imam Ghazali, syaitan dengan tipu dayanya sentiasa berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Ini adalah kelebihan syaitan sebab dia hidup lebih lama daripada kita. Dia telah berjaya menyesatkan orang-orang yang terdahulu daripada kita. Antara cara tipu daya syaitan adalah benda yang jahat, ia akan hiaskan dalam bentuk baik. Sebab itu kata Imam Ghazali, ingat ini. Apakah dia? Syaitan dengan tipu dayanya sentiasa berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Ini adalah salah satu perkataan yang sangat mendalam makna dia. Kena ingat dalam kehidupan syaitan akan berkali-kali menggunakan ini. Apa dia akan guna? Pada waktu itu dia akan membawa benda jahat, tetapi dia tak kata benda itu jahat. Maka siapa nak ikut? Dia akan presentkan, tampilkan bahawa benda jahat itu adalah adalah benda yang baik. Maka pada waktu itu, contohnya berdebat, benda itu tak bagus, tak baik. Maka pada waktu itu dia akan katakan ini untuk kebenaran, ini untuk memperjuangkan benda yang baik. Tetapi akhirnya pada waktu itu manusia terjerumus dalam tipu daya syaitan. Kata Imam Ghazali, lalu dia akan mengolok-olok orang telah diperdayanya itu. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik. Engkau kena bela. Engkau ni dah ada ilmu. Engkau ni sahaja yang betul. Engkau ini berada di atas kebenaran. Kalaulah engkau tak buat, manusia tak akan kembali pada Allah. Macam-macam. Lalu dia akan mengolok-olok manusia bahawa benda ini adalah benda yang benar. Iaitu, kata Imam Ghazali, iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya. Okey. Kata Imam Ghazali, membela kebenaran adalah satu perkara yang baik. Ini Imam Ghazali terangkan. Ya, memang betul kita nak mempertahankan kebenaran. Pada waktu itu nak mengajak manusia kepada kebenaran. Tapi adakah ianya mesti dengan cara berdebat? Kata Imam Ghazali, iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerima kebenaran, dan mestilah dengan cara nasihat daripada hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Kerana nasihat itu mempunyai caranya tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Firman Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabil
serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu bagaimana? Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Dan juga dengan nasihat yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah pada waktu itu manusia buat dengan cara yang betul, cara yang kurang tepat, bukan dengan cara bertengkar, kerana nasihat itu mempunyai caranya tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Kalau tidak, maka nasihat itu akan berbalik kepada menjadi fadihah, iaitu perbongkaran aib orang lain. Kita tujuan dia nak mengajaknya pada Allah. Tapi bila bertengkar, berdebat, kita bukan pada waktu itu menasihatinya. Seperti mana Al-Quran sebut, fadihah. Akan tetapi pada waktu itu, seperti mana Imam Ghazali sebut, fadihah, kita sebenarnya sedang buka aib dia. Dan orang yang kita buka aib dia waktu bertengkar, berdebat, adakah lepas tu dia masih lagi nak ikut kebenaran? Jawapannya tidak. Maka jadilah kerosakannya lebih banyak daripada kebaikan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okey. Apa kata Imam Ghazali? Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti dia akan menjadi orang yang suka berdebat, bertengkar. Dan susahlah dia untuk berdiam, kerana sebahagian ulama su', Imam Ghazali panggil mereka ulama su', telah mengatakan bahawa bertengkar adalah suatu perbuatan terpuji dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam berdebat itu satu perkara yang sangat baik. Maka hendaklah engkau lari daripada ulama su' seperti ini, seperti mana engkau lari daripada harimau. Dan ketahuilah bahawa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah dan kemarahan manusia. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, ianya dah menjadi satu kepercayaan bahawa berdebat adalah bagus. Menjadi satu kepercayaan bahawa bertengkar adalah bagus. Kenapa? Sebab ilmuwan sendiri yang buat begitu. Dan sebab itu para Imam Ghazali memanggil mereka sebagai ulama su', ulama yang tidak menunjukkan contoh yang baik, ilmuwan yang tidak menunjukkan contoh yang baik. Kerana manusia itu mengikut pada ilmuwan, manusia itu ikut kepada orang yang ada ilmu. Walaupun benda itu salah, dia akan ikut kerana dia sangka benda itu adalah betul. Selalu begitu. Orang tu buat begini, ustaz tu buat begini, syekh tu buat begini, maka dia pasti betul. Padahal adalah sebaliknya. Maka ini adalah yang keempat, bertengkar, berdebat. Maka ini adalah benda lidah yang keempat yang mesti kita tinggalkan. Moga Allah anugerahkan kepada kita kekuatan. Kata Imam Ghazali, yang kelima, masalah lidah yang kelima adalah suka memuji-muji diri sendiri. Itu pun satu penyakit, suka memuji diri sendiri. Kata Imam Ghazali, dalam hal ini firman Allah pada surah An-Najm ayat 35, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih, suci. Maka sebenarnya Allah lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya. Tak perlu untuk kita puji, Allah dah tahu. Kalaulah memang benar kita baik, Allah dah tahu. Kalaulah memang benar kita sebalik, kita tak perlu pada waktu itu dengan pujian manusia untuk membersihkan kita. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, jangan puji diri sendiri. Kata Imam Ghazali, pernah orang bertanya kepada ahli hikmah, muka surat 115, apakah kebenaran yang buruk? Benda itu benar, tapi ianya adalah buruk. Lalu dia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Maka itu adalah benda yang benar, tetapi sebenarnya tercela.
puji diri sendiri. Manusia sanggup buat apa-apa untuk mendapat pujian. Manusia sanggup untuk mengangkat pujian, sanggup untuk memuji diri sendiri. Bahkan ada orang yang bayar orang lain untuk puji dia. Ada orang yang mana pada waktu itu bila dia mendapat jawatan, dia akan pada waktu itu mengkehadapankan orang-orang bawahan dia yang pandai memuji. Padahal tak pandai buat kerja, tapi hanya kerana orang ni pandai memuji, pandai mengipas, pandai membodek, orang itu yang diangkat ke jawatan. Padahal banyak lagi orang lain yang pandai buat kerja, yang memang ada kemahiran. Tapi bila orang tu tak pandai memuji, bila orang itu tak pandai membodek, maka orang itu dia jauhkan dan sisihkan. Dan orang yang mana memuji, itu yang dirapatkan. Padahal sebenarnya manusia itu perlu kepada orang yang menegur, bukan orang yang memuji. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia, menyebabkan turunnya kemurkaan Allah. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cuba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu. Ia akan menyebut-nyebutkan kelebihan, pangkat dan harta. Ketika itu engkau akan merasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapan. Nak tengok betapa dahsyatnya perkara ini, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, nak tengoknya pada waktu itu betapa dahsyatnya, nak tengoknya pada waktu itu betapa dahsyatnya orang yang puji diri sendiri. Cuba tengok betapa dahsyatnya perbuatan itu. Cuba tengok orang yang suka memuji diri sendiri. Lalu bila dia puji diri sendiri, dia akan sebut kelebihan-kelebihan dia. Adakah hati kamu nak terima orang lain puji diri dia? Kalaulah nak tengok perbuatan tu macam mana, tengok. Contohnya, saya nak tengok perbuatan ini terkutuk macam mana, maka cuba tengok orang lain, dia puji diri, dia akan kata harta dia, kelebihan dia, rupa dia, jawatan dia, pangkat dia, teman dia, semua yang dia ada, dia akan cerita. Orang yang mendengar ni kita, kita boleh terima tak apa dia cakap? Kata Imam Ghazali, tak. Ini adalah benda yang berat untuk diterima. Ini adalah benda yang berat untuk diterima. Ketika itu engkau akan merasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapan dia. Seakan-akan engkau menerima suatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu, lidahmu akan mencacinya sebaik sahaja dia beredar daripada sisimu. Dah kenapa nak sombong sangat? Contoh kita kata begitu. Alah, baru ada harta beberapa juta nak sombong. Banyak lagi ada orang harta lebih banyak. Baru ada jawatan besar ni dah nak sombong. Orang ada jawatan lebih tinggi. Itu yang selalunya manusia kata. Apa yang manusia kata? Yang selalunya manusia kata pada waktu itu adalah dia akan marah, pada waktu itu dia akan tengking, pada waktu itu dia akan tidak bersetuju dengan apa pujian yang orang itu sebut pada dirinya sendiri. Pada waktu itu dia akan sebut. Kata Imam Ghazali, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya walaupun sedang senyum kerana terpaksa, hakikatnya engkau di dalam hati mereka ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencela engkau pula apabila engkau beredar daripada sisi mereka. Maka kenapa kita nak begitu? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita tak nak benda-benda yang seperti ini. Maka inilah yang kita belajar hakikat memuji diri sendiri. Kita sebenarnya jatuh kedudukan kita di sisi manusia. Manusia benci kita, hakikatnya sama seperti mana kita benci orang yang mana pada waktu itu puji diri sendiri di hadapan kita, kita benci dia, kita cela dia. Samalah juga hakikatnya orang lain buat perkara yang sama kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah melaknat. Lalu yang pertama tadi kita nampak adalah pada waktu itu menjaga lidah daripada berkata bohong. Yang kedua, menjaga lidah daripada memungkiri janji. Yang ketiga, menjaga lidah daripada mengumpat. Yang keempat, menjaga lidah daripada berdebat. Yang kelima, menjaga lidah daripada memuji diri sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melaknat. Jaga lidah daripada banyak melaknat. Kata Imam Ghazali, jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Bahkan binatang sekalipun jangan laknat. Kadang-kala kita biasa melaknat anak, biasa melaknat manusia ketika mana sedang marah yang luar biasa. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan melaknat walaupun binatang pun. Kenapa? Daripada makhluk Allah, sama ada binatang ataupun manusia. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti, jangan cakap secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat. Maksudnya dia orang Islam, bahawa dia telah menjadi kafir ataupun munafik, kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Jangan panggil orang kafir, jangan panggil orang ahli neraka, jangan panggil orang lain munafik, jangan. Banyak peristiwa yang kita nampak, dia panggil orang itu sebagai kafir, munafik dan sebagainya. Sekarang ini dia pada waktu itu terpaksa menelan dia. Orang tu belum meninggal dunia lagi, tak ada benda yang pasti. Jangan panggil orang ini confirm ahli neraka ni. Al-a'yadzubillah, silap-silap kita yang masuk neraka kerana dakwaan kita tersebut. Kita panggil orang itu kafir. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara entah-entah sebelum meninggal dunia kita yang menjadi kufur. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala? Maka pada waktu itu janganlah kita melaknat orang, memanggil orang sebagai ahli neraka, sebagai fasik, sebagai orang kafir. Kenapa? Sebab pada waktu itu tak pasti dia masih hidup. Dia ada beberapa saat sebelum mana tibanya sakaratul maut. Kalaulah dia bertaubat, dia ahli syurga, kita pula yang belum tentu. Walaupun kita seumur hidup orang yang melakukan baik, tetapi mungkin ada sesuatu perkara yang Allah tak suka kepada kita, maka split second sebelum meninggal dunia, kita mungkin boleh jadi lebih teruk daripada dia. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan panggil seseorang Islam itu munafik ataupun kafir. Kenapa? Sebab hanya Allah yang tahu. Kenapa pula kita nak membuat kerja Allah? Kenapa pula kita nak menjadi Tuhan? Kata Imam Ghazali, maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya, kenapa engkau tak laknat orang tu? Tak ada, itu bukan kerja kita. Tak ada orang yang mana Allah akan tanya, wahai Umar, kenapa dulu engkau dekat dunia kau tak laknat orang tu? Kenapa engkau tak berdebat dengan orang tu? Allah tak tanya macam tu. Allah tak tanya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat si fulan bin fulan, kenapa engkau diam daripada menyebut kejahatannya. Bahkannya engkau akan ditanya, wahai manusia, kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Kata Imam Ghazali, muka surat 116, bahkan engkau tak akan ditanya kenapa tak laknat iblis. Tak laknat iblis pun Allah tak tanya. Tak ada langsung Allah tanya perkara seperti itu. Kata Imam Ghazali, engkau tidak akan ditanya dengan sedemikian itu pada hari kiamat. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya, kenapa engkau melaknat dia? Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah, walaupun binatang sekalipun.
Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah mencela. Kita dah baca dalam Syama'il, wala la'ana. Nabi tak pernah mencela sesiapa. Tak pernah. Yang jahat, apatah lagi para sahabat. Manusia, apatah lagi haiwan. Nabi tak pernah laknat. Lalu kenapa kita tinggalkan Nabi dan kita ikut orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu kata Imam Ghazali, Allah tak tanya kenapa kau tak melaknat iblis, padahal iblis tu dah confirm jahat. Iblis tu dah confirm dalam neraka. Iblis yang mana Allah sebut Allah laknat dia, ke atasnya laknat Allah pada malaikat dan seluruh manusia contohnya. Tapi Allah takkan tanya, wahai Umar, kenapa kau tak laknat orang tu? Wahai Umar, kenapa kau tak laknat iblis? Tetapi yang Allah pasti tanya, kata Imam Ghazali, bila kita laknat orang lain, Allah akan tanya. Sebab itu kata Imam Ghazali, ikut Nabi. Dan Nabi kita baca dalam Syama'il, wala la'ana. Nabi ini bukannya seorang yang suka melaknat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah mencela, tidak pernah melaknat, walaupun makanan yang tak sedap sekalipun. Sampai ke tahap itu sifat Nabi. Makanan yang memang kita selalu tengok, makanan ni tak sedap lah, makanan ni teruk lah, makanan ni tak cukup, beginilah kita tengking makanan. Padahal makanan tu tak bernyawa. Kata Imam Ghazali, nak tengok tahap Nabi SAW, makanan pun Nabi SAW tak pernah berkata apa-apa. Kita baca dalam Syama'il, yang mana para sahabat menceritakan tentang Nabi, inishtaha, apabila ada makanan yang Nabi suka, akalah Nabi makan. Wa in kariha, bila ada makanan yang Nabi tak suka, Nabi langsung tak bercakap apa-apa, tarakah, Nabi sekadar tinggalkan sahaja. Sebab itu kata Imam Ghazali, makanan pun Nabi SAW pada waktu itu tak sebut apa-apa. Makanan pun Nabi SAW biarkan sahaja. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan makan. Dan apabila baginda tidak berkenan, baginda akan meninggalkan makanan itu tanpa sebarang mencelanya. Maka daripada sini kita nampak, jangan mencela hattakan makanan dan binatang sekalipun. Inilah maksiat lidah yang keenam yang kita mesti tinggalkan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pada yang ketujuh, mendoakan kecelakaan kepada orang lain. Jangan kita mendoakan, al-a'yadzubillah, kadang-kadang waktu kita marah kita mendoakan. Padahal Allah suka kepada orang yang pemaaf. Lalu sebab itu kata Imam Ghazali, jangan mendoakan kecelakaan bagi orang lain. Kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan kecelakaan terhadap sesiapa sahaja daripada makhluk Allah. Dan jikalau ada seseorang yang menzalimi engkau, maka serahkanlah urusannya kepada Allah, kerana ada disebutkan dalam hadis, innal mazlum la yad'u ala zalimih hatta yukafi'ah thumma yakunu lizzalimi fadl indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya orang yang dizalimi itu akan mendoakan kecelakaan ke atas orang yang menzaliminya. Namun dia akan doa begitu banyak sebab tengah marah, sehingga suatu kecelakaan akan dibalakan ke atas orang yang zalim itu disebabkan doa dia. Dia mula-mula dizalimi, tapi dia doakan, ya Allah, jadikan keluarga dia begini, jadikan kenderaan dia begini, jadikan rumah dia begini, jadikan dia begini, jadikan zuriat keturunan dia begini. Kita doa. Dan kemudian Allah kabulkan. Pada waktu itu dia mendapat satu bala, satu bencana, satu malapetaka yang sebenarnya bila nak dikira, malapetaka itu lebih besar daripada kezaliman dia kepada kita. Lebih besar. Contohnya dia zalim kepada kita, kalaulah boleh digambarkan hanya 70%. Tapi bila bencana tiba dengan sebab doa kita, sebab doa orang yang dizalimi ini makbul, kita doakan seluruh zuriat keturunan dia, kita doakan anak dia, padahal anak dia tak bersalah, kita doakan semuanya. Maka pada waktu itu katakanlah musibah itu adalah 100% dia punya perbandingan dia dengan kezaliman dia. Maka ada ekstra 30% yang pada waktu itu dia boleh tuntut pada kita pada hari kiamat. Sebab itu sabda Nabi SAW, maka dalam keadaan yang seperti ini, orang yang pada awalnya zalim tadi telah dizalimi pula.
dia menjadi mazlum pula. Sebab pada waktu itu dia menanggung lebih banyak beban daripada apa yang kita tanggung. Maka sabda Nabi, nanti dia akan menuntut haknya pada hari kiamat ke atas orang yang pada mulanya dizalimi, yang telah mendoakan kecelakaan ke atasnya. Ada seseorang yang sangat memaki Al-Hajjaj bin Yusuf. Siapakah Al-Hajjaj bin Yusuf? Nombor 3, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah Gubernur Kufah yang sangat alim tetapi sangat banyak membuat kezaliman. Dia menjadi Gubernur di zaman pemerintahan Bani Umayyah bermula daripada zaman Abdul Malik bin Marwan. Lalu dia sangat alim. Bahkan dia sangat hebat dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran sangat banyak. Al-Fadhil Ustaz Hazri telah ceritakan pada hari Ahad baru ni bagaimana beliau ni sangat banyak baca Al-Quran. Bahkan orang yang mula-mula meletakkan titik pada Al-Quran adalah Hajjaj. Dia yang letak. Dia perintahkan 2 orang ulama pada waktu itu untuk berfikir, mengkaji bagaimana nak meletakkan titik pada Al-Quran. Al-Quran sebelum ini tak ada titik. Tetapi kerana dia sendiri sangat banyak membaca Al-Quran, dia nampak pentingnya pada waktu itu meletakkan titik pada Al-Quran. Maka berkata kepadanya seorang ulama, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya seperti hal Allah akan menyiksa Al-Hajjaj kerana kezaliman kepada orang lain. Orang yang bercakap tentang dia pun akan mendapat siksaan. Sama seperti mana pada waktu itu Hajjaj diseksa di atas kezaliman dia. Yang ke-8, bergurau tetapi mengejek orang lain. Mengolok-olok tetapi sebenarnya mengejek orang lain. Walaupun atas nama gurauan. Kita gurau sehingga kita memalukan orang tu. Lalu ini pun satu masalah yang besar yang berlaku, menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain. Tetapi pada waktu itu dengan atas alasan dan gurau. Muka surat yang ke-117, kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengejek orang lain, sama ada dalam bentuk percakapan yang serius, yang bersungguh-sungguh, ataupun dalam bentuk bergurau-gurau sahaja. Sini Aisyah. Sini. Aisyah mandi dah. Aisyah mandi dah. Aisyah puasa hari ni? Tak. Aisyah tak puasa. Assalamualaikum semua. Cakap Assalamualaikum. Okey, jom. Jom, ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu bergurau, maka pada waktu itu tidak disukai kerana ianya berkaitan dengan hak manusia. Kita kena ingat hak manusia tak akan selesai selagi mana kita tak minta maaf dengan dia. Ianya tak akan selesai. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ghazali rahimahullah? Maka hendaklah engkau memelihara lidah. Ini yang ke-8, yang terakhir. Daripada mengolok-olok, mengejek orang lain. Sama ada dalam bentuk serius ataupun dalam bentuk bergurau. Kerana perbuatan yang demikian menghilangkan air muka, maksudnya memalukan dan menghilangkan rasa haibah gerun. Dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Orang menyampah dengan kita yang suka mencerita buruk tentang orang lain. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran. Pertengkaran bermula bila kita mengejek orang ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada waktu itu bergurau tentang orang lain, yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan yang lebih teruk membawa kepada permusuhan. Maka kata Imam Ghazali, janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka cuba mengusik engkau, jangan engkau peduli. Berpalinglah daripada mereka sehingga mereka berbicara tentang perkataan yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang Allah sebut, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia,
cakap pasal orang, gelakkan tentang orang, cerita tentang orang. Ini semua benda yang sia-sia. Lalu Allah puji tentang ibadur rahman, orang-orang yang bersifat hamba. Siapakah orang yang ada ciri-ciri hamba Allah? Antaranya adalah bila mereka melintasi perkara yang sia-sia, marru kirama, mereka menjaga kehormatan diri. Dia pada waktu itu tidak menjatuhkan maruah dia dengan duduk dalam kumpulan itu, mendengar tentang buruk orang. Lalu jangan mendengar tentang buruk orang. Ada beberapa orang yang saya sangat kagumi, yang mana bila diceritakan saja tentang orang lain, dia berhenti. Cukup, tak nak dengar. Dia akan cakap direct. Ada beberapa orang yang saya kenal, bila cerita dia pasal orang lain, dia akan kata cukup, tak nak dengar. Apa pun, tak nak dengar. Kau takkan tak nak dengar, ni pasal ni, tak nak dengar. Itu yang terbaik. Daripada elok kita tak ada apa-apa masalah dengan orang itu, sekarang ini membawa kepada sangkaan, kemudian membawa kepada pertengkaran, kemudian membawa kepada permusuhan. Kalau kita perasan, itulah cycle syaitan. Syaitan nakkan pada waktu itu manusia bertengkar, bergaduh. Kerana itu jauh daripada rahmat Allah. Dia bermula daripada mengejek, mengolok, sehingga kepada bersangka buruk dan sebagainya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar. Apakah tadi? Kalau kita kita boleh ulang kaji tajuknya daripada muka surat yang ke 107, iaitu yang pertama adalah bohong, yang kedua memungkiri janji, yang ketiga mengumpat, yang keempat adalah berdebat, yang kelima memuji diri sendiri, yang keenam melaknat orang lain, yang ketujuh mendoakan keburukan dan kecelakaan bagi orang lain, dan yang ke-8 pada waktu itu adalah bergurau dan mengejek orang lain. Kata Imam Ghazali, maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, mengasingkan diri dan melazimkan diam. Ini 2 cara dia. Macam mana cara nak jaga lidah? Maka jauhkan diri daripada manusia. Bukan maksudnya kena duduk dalam hutan ke apa. Kurangkan bergaul pada benda yang tak perlu. Kadang-kala ada di antara manusia yang mana pada waktu itu dia mesti nak jumpa orang lain. Dah elok dia duduk seorang-seorang, tak ada maksiat, dia mesti nak jumpa. Tipah-tipah, jom kita duduk sekejap. Ataupun dia keluar rumah dia, dekat pagar rumahnya pada waktu itu bersembang. Ataupun jumpa dekat masjid dan surau pun banyak. Jumpa masjid kat surau, cerita tentang 88 benda ini, bercakap tentang 88 benda ini. Lalu jangan. Maka sebab itu jalan yang terbaik adalah mengasingkan diri daripada manusia. Dipanggil sebagai uzlah. Sama ada mengasingkan, duduk seorang-seorang jauh daripada manusia, ataupun duduk dalam manusia tetapi tak ambil tahu tentang apa yang manusia kata. Tak ambil tahu. Kerana kebanyakan daripada percakapan manusia pada waktu itu akan membawa kepada perkara sia-sia, maksiat dan juga dosa. Maka kata Imam Ghazali, itu yang pertama. Caranya adalah pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, caranya adalah pada waktu itu mengasingkan diri. Yang kedua caranya pada waktu itu adalah diam. Banyakkan diam. Sebab itu Nabi bersabda, orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, maka pada waktu itu dia hanya bercakap benda yang baik. Auliyasmut, ataupun dia pasti akan diam. Dan hendaklah engkau bergaul dan berkata-kata sekadar keperluan. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulut dia supaya dia dapat mencegah mulutnya daripada berkata perkara yang sia-sia. Dia selalu letak sesuatu dalam mulutnya. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa manusia kepada kebinasaan. Maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali, maka jagalah lidahmu baik-baik. Jagalah lidahmu baik-baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau. Di dunia pun manusia binasa kerana lidah, ataupun di hari akhirat.
Maka sebab itu Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal, wahal yakubbun nas, dan bukankah yang menjadikan manusia itu diseretkan di atas mukanya lalu dicampakkan ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali pada waktu itu disebabkan apa yang dilakukan oleh lidahnya. Maka kita dah selesai dah 3, menjaga mata, menjaga telinga dan juga menjaga lidah. Kalaulah daripada banyak-banyak ini kita boleh mula dengan menjaga lidah, fabiha wa na'imat, itu dah sangat baik. Maka jagalah lidah kita. Yang selain ini saya tak baca. Yang mana yang keempat, menjaga perut, sahabat-sahabat boleh baca. Yang kelima, menjaga kemaluan pun sangat penting. Maka bagaimana nak menjaga kemaluan? Keenam, menjaga kedua tangan. Ketujuh, menjaga 2 kaki. Inilah 7 anggota badan yang mesti dijaga, kerana bila jaga yang zahir, barulah datangnya penjagaan pada hati. Barulah hati itu dapat dijaga daripada maksiat. Kalaulah 7 anggota badan ini, kata Imam Ghazali, tak boleh dijaga daripada maksiat zahir, maka pada waktu itu bagaimana nak menjaga hati daripada maksiat batin? Maka kena baca yang nombor 4 sampai nombor 7 ini. Kita terus pergi kepada muka surat 122. Muka surat 122. Pada perenggan kedua terakhir. Muka surat 122. Yang penting juga kena baca tentang jaga perut. Jaga perut tu sangat penting. Manusia kerana perutlah pada waktu itu bergaduh. Kerana perut dan kemaluanlah juga manusia buat perkara-perkara yang tak elok. Maka sebab itu sekarang ini kita pergi pada muka surat yang ke-122. Mohon sahabat-sahabat catat muka surat 122 pada perenggan kedua terakhir. Pada perenggan kedua terakhir, muka surat 122. Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala? Dan ketahuilah, ringkas daripada ketujuh-tujuh anggota badan ini yang perlu dijaga. Segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah nikmat Allah. Jangan lupa. Itu pinjaman je Allah punya. Kenapa dengan nikmat yang Allah punya nak melakukan maksiat dan dosa yang Allah berikan kepadamu? Maka janganlah engkau menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan apa-apa kemaksiatan. Tetapi kata Imam Ghazali, sebaliknya hendaklah engkau gunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan pada Allah. Buat benda yang baik dengan pinjaman anggota Allah ini, nikmat Allah ini, jangan pada waktu itu dilakukan maksiat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kepada yang baru join, yang belum bantu share, yang belum bantu tag rakan-rakan, yang belum kongsikan, mohon untuk bantu share dan juga kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Ghazali, dan ketahuilah, apabila engkau malas, maka akibat buruk akan menimpa kepadamu. Dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Allah Maha Kaya daripadamu. Kena ingat, apa pun benda yang kita buat, kalau kita buat, manfaat untuk kita. Kalau kita malas, maka mudaratnya adalah untuk kita. Kita bukan buat untuk Allah. Kenapa? Kata Imam Ghazali, Allah kaya daripada memerlukan amalan kita. Kata Imam Ghazali, tetapi setiap orang akan terkait pada hari kiamat dengan amalan yang dikerjakan di dunia ini. Maka jangan sekali-kali engkau berkata, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha pengampun. Ia mengampuni dosa hamba-hamba yang berbuat maksiat. Kerana ucapan seperti itu adalah ucapan yang walaupun benar tetapi mempunyai tujuan yang salah. Banyak orang, dia ketika mana dia buat dosa, pada waktu itu dia langsung tak ada takut pada Allah. Dia kata, tak apa, aku buat dosa ni sebab Allah Maha Pengampun. Ya, memang Allah Maha Pengampun. Adakah kita layak untuk mendapat keampunan Allah? Padahal kita langsung tak berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang mengatakannya digelarkan dengan ahmak, bodoh, seperti mana gelaran yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sabda Nabi, terjemahannya, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa membuat persediaan untuk dirinya dan dia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang-orang yang ahmak, sabda Nabi, orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan pada waktu itu berangan-angan akan mendapat kebaikan di akhirat dan pengampunan, tetapi tidak mahu beramal dan bertaubat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan ketahuilah bahawasanya sesiapa yang mahu menjadi seorang yang alim tetapi tidak berusaha menjadi ilmu, lalu berkata, Allah kan maha mulia lagi maha mengasihani, Allah boleh campakkan ilmu kepada aku, lalu seperti mana Allah letakkan ilmu pada hati para anbiya dan awliya tanpa susah payah untuk mengulang kaji dan mencatat, maka Allah pun boleh bagi aku ilmu. Yang ini insya-Allah kita akan sambung kemudian, kita akan sambung nanti, kita akan maklumkan, kita akan baca lagi sedikit pada hari ini, kita akan cari waktu minta maaf pada penghujung Ramadan ni, kadang-kala badan dah mula letih. Lalu sebab itu pagi tadi tak dapat buat sebarang perkongsian, mohon maaf. Dah beberapa hari masih lagi belum recover sepenuhnya. Doakan insya-Allah supaya pada malam-malam 10 akhir ini saya dapat lebih banyak melakukan kebaikan dan juga setiap daripada kita dan juga dapat berkongsi sebanyak mungkin insya-Allah. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Kepada yang kali pertama join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz.